Belum. Jadi bila kita berat dan berani. Betul. bila kita cakap dengan orang akan cakap, oh ni macam cerita perang Jepun. Ya, dia berlatarkan peperangan, tetapi apa yang diangkat sisi lain. Betul. Dia lain tadi. Yes, lain. Yes. Jadi saya dalam filem itu sebagai tentera gerila. Pejuang-pejuang Melayu di dalam hutan yang membantu dari luar. Baik bos kan. Yang bukan kan bantai Jepun kan, cakap Kelantan kan, 100% cakap Kelantan kan, 100%. Sebab dalam cerita ni dia memang berlatarkan waktu pertama kali Jepun landing ke Kota Baru. Yelah, Jepun masuk first dari situ. Kota Baru di Pantai Sabak. Tapi dalam filem ni kita tak dapat nak shoot kat Pantai Sabak sebab Pantai Sabak tu ekosistem dia dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami raksasa manja. Saya Azlan Komeng, raksasa yang belum manja lagi. Panas punya. Okey. Kenapa? Tak boleh. So aku kena audio sendiri. Okey, teruskan je. Okey, baik. Okey, hari ni kita bersama dengan Abang Azlan Komeng, yang ada juga beberapa subscriber kami yang request abang. Ada bang. Ada fighter ni kan. Fighter real punya, luar dan dalam filem. Okay, don't try this at home Okay. So saya pun boleh lah ni. Boleh sila. Apa khabar? Best. Alhamdulillah. Salam Ramadan. Kita boleh mention kan kita kalau puasa ni. Tapi bukan siang. Ni bukan siang kan, ni malam tau. Ni waktu malam, nanti kan jadi isu pula kita. Betul. Baik. Tapi terima kasih dulu, terima kasih sudi datang ke rumah saya. Kami lah yang patut berterima kasih. Terima kasih datang. Orang kata apa, nak interview saya bukan orang yang orang yang tahu banyak lah. Tu je. Dia punya merendah diri tu kita suka tu. Kita korek. Saya ni sungguh. Lanjut. Terima kasih lah bang sudi terima kita orang punya jemputan dan jemput kita orang ke rumah pula dan bagi kita makan daging bakar dengan sos. Sos yang paling sedap. Tunjukkan sini. Sos hijau siam. Nilam sos. Nilam sos. Okey. Tu kita cerita kemudian depan ni. Baik. Okey bang, sibuk ngapa sekarang? Sekarang ni sebenarnya saya tengah memperhaluskan satu skrip yang mana saya akan shoot independent projects. Okey, insya-Allah selepas raya saya ada collaboration dengan Netflix. Insya-Allah. Insya-Allah. Abang sebagai? Saya sebagai pelakon, pengarah, koordinator dan juga story asal dan penulis skrip yang sebenar Kak Rinahan. Saya true idea mana kita share. So akan jadi original Netflix punya lah. InsyaAllah kita nak tuju ke situ. Maksudnya sekarang ni dalam proposal yang dia orang minta, kalau ngam kita akan collaborate terus as a original Netflix. Kalau jadi ini filem arahan pertama bang? Ya. Ini filem arahan pertama saya. Tahniah abang. Terima kasih kan aku terima. Dia pantang salam. Makan teringin, lupa dah lama tak nikah kan. Terasa saya yang belum nikah ni bang. Itu yang abang cakap baru lepas dengan Mama Idham tu. Okey, sebenarnya dalam tahun ni saja kita cerita terus dalam tahun ni saya ada 3 filem yang sudah pun siap penggambaran. Ada yang dah siap pun diedit, cuma mungkin tak dapat lagi bila nak tayang, mungkin dekat platform mana. Okey, pertama sekali saya baru juga selesai buat satu filem bertajuk Rebel, ada yang sebut Rebel. Okey, saya pun tak tahu pronunciation yang sebenar. Saya panggil Rebel je lah, bahasa Melayu lah kan. Rebel arahan pertama Datuk Awi. Arahan pertama Datuk Awi. Berlakon tu. Merah ada berlakon as apa kena watak tu. Masa kecil ke? Bukan main kisah masa kecil, ada sedikit tapi lebih banyak kisah sebelum dia menjadi artis lah. Dia inspired pada hidup. Inspired daripada kisah benar dia lah. Yang mana watak dia tu dibawa oleh Ben Amir, antagonisnya dimainkan oleh MK Click. MK Click, rapper tu. Tapi orang baik. So apa?
cerita tu abang sebagai? Saya baik dalam cerita tu. Baik Kan ini yang jarang-jarang berlaku ni. Betul bang. Sebenarnya 3 filem yang saya dah buat ni, 3-3 saya baik. Okey, so dengan dalam Rebel ni saya jadi kawan baik kepada Ben Amir. Saya kawan baik dia, yang macam mana perjuangan watak utama ni dalam orang kata apa, kita nak tunjukkan sisi yang lebih baik. Dan bukannya sebab gangsterism tu. Gangsterism ni kadang-kadang biasalah ada orang yang kat luar tu yang lebih-lebihkan cerita. Sebenarnya ada orang yang bawa dengan cara yang baik, dengan cara yang betul kan. Satu, kita ni tak tahu lagi sama ada rilis di Astro ataupun di Disney, ataupun mungkin ada platform lain. Tapi bukan di panggung lah. Setakat yang saya dapat maklumat, bukan di panggung lah. Oh, bukan di panggung bang? Bukan di panggung. Sebab ini kira macam projek low budget. Jadi waktu kita orang syuting ni, kita baru juga dalam tak salah saya ujung tahun lepas. Kan, jadi orang kata baru-baru production nak move balik kan. Jadi pada company-company yang baru, ada orang mungkin tak cukup kemampuan untuk pergi ke panggung. Tapi saya harap boleh sokong lah kan, sebab cerita ni saya rasa satu cerita yang baik. Sebab apatah lagi credibility Datuk Awi sendiri sebagai pengarah, yang memang kita tahu dia dalam lakonan pun dahsyat dah, dahsyat. Kita tahu tu dalam pengarahan ni macam mana. Ya, tapi dia seorang yang sangat cool. Beliau sangat cool. Saya pun macam tak percaya. Saya ingatkan ini kalau ada slap memang dia ngamuk dia kan. Alhamdulillah tak ada. Kau jangan nak poyo. Tak ada. Dia very soft. Even ada problem dalam waktu syuting tu pun, dia tak menjerit, dia tak marah, dia cuma paling-paling dia jalan dengan muka dia yang memang macam mana aku nak siap ni kata dia. Maknanya bila ada barang yang tak ada kan, ada keperluan yang tak ada. Tapi saya tengok dia, pada saya memang orang yang cool dalam menangani permasalahan dalam penggambaran. Ialah penggambaran mesti akan ada sedikit-sedikit masalah tu, normal lah. Okay? So harap-harap boleh support lah kan untuk awak semua kan. Rebel itu satu, kalau keluar saya akan maklumkan. Okey, yang kedua, saya sudah pun selesai penggambaran di Pahang, Terengganu dan Kelantan. Filem arahan Raja Mukris. Okey, bertajuk Pagari Bulan. Pagari Bulan. Pagari Bulan. Pagari Bulan ni dia ada bermacam-macam maksud. Bulan tu nama watak utama. Okey, cerita tu nama watak utama tu Bulan, seorang perempuan. Okey, Pagari ni dia subjektif sikit. Di Pagari ke? Dari segi maksud biasa mungkin orang ingat di Pagari, mana macam melindungi Betul. Tapi di bahagian Borneo, sahabat-sahabat kita di Borneo, Pagari ni bermaksud sahabat. Sahabat? Maknanya dia brotherhood. Dia satu panggilan. Pagari ni maksud dia brotherhood. Macam saling melindungi, saling menjaga. Ya, memang satu clan lah. Jadi macam cerita Pagari Bulan ni yang menariknya, dia cerita berlatar belakangkan zaman Perang Jepun. Jadi kita dah sedia maklum, kita ada filem Palo, kita ada filem Embun, kita ada Even Lieutenant Adnan kan. Bilut bukan Jepun. Bukan. Jepun. Lieutenant Adnan Jepun, Embun Jepun, Palo Jepun. Jadi cerita ni dia mengangkat satu sisi lain. Dalam dalam peperangan tu. Selalu kita akan tunjuk kezaliman Jepun. Betul, memang benda tu memang ada lah. Bukanlah masuk kezaliman Jepun ni, kita cakap Jepun kan dah spesifik pula. Maksudnya dalam peperangan memang akan ada kezaliman. Tak lari. Jadi ada juga menunjukkan perjuangan pasukan-pasukan, baik tentera atau pendekar-pendekar atau orang ramai yang bangun menentang penjajahan. Tapi yang menarik dalam Pagari Bulan ni, dia mengangkat sisi perjuangan perempuan-perempuan yang diangkat sebagai orang panggil apa, comfort woman. Comfort woman. Comfort woman ni satu benda, isu yang sebenarnya ramai orang kita belum tahu. Okey. Apa comfort woman? Baik. Cerita dia comfort woman ni, setiap kali berlaku peperangan, pihak penjajah memang akan menawan perempuan-perempuan untuk dijadikan pelayan. So pelayan ni juga ada yang dijual. Maksudnya dia orang ada bisnes dalam peperangan tu, yang dijual ke negara-negara lain dan jadi macam hak dia orang macam babi. Alright. Jadi yang ini yang banyak orang tak tahu. Saya dulu pun tak tahu.
Tetapi masa PKP, saya dijemput untuk terlibat dalam satu teater online dengan Indonesia. Teater online? Teater online dengan Indonesia. Dalam naskah tu bertajuk Perempuan Bernama O. Okey, maksud nama O tu dah pasal nama watak utama tu Ontosoroh. Okey, so dekat Indonesia ni dulu, gelaran untuk comfort woman yang disebut nyai. Nyai ya? Nyai ni dulu sebenarnya gelaran untuk comfort woman. Okey. Dan apa yang menyedihkan dan yang pada saya menarik, menarik bukan maksudnya benda tu bagus, sebenarnya comfort woman ni yang kesiannya diorang setelah berakhirnya perang, diorang ni dibuang oleh masyarakat. Dibuang, ada yang dibunuh. Yelah, dianggap tak elok lah. Dianggap perempuan kotor. Sedangkan kita faham apa dosa dia orang. Ya, betul. Terpaksa kan? Dia orang dipaksa. Tapi waktu itu ada mentaliti begitu dalam masyarakat di Asia ni. Jadi begitu juga yang berlaku bila saya diberi naskah ni dari Raja Mukri, saya terkejut. Pasal pada mulanya saya ingatkan benda ni mungkin rekayasa lah. Mana macam orang-orang create lah kan, fiction lah. Jadi bila saya tengok, rupanya memang ada kan, even pedalaman macam orang-orang yang duduk di pedalaman, orang-orang darat atau orang-orang yang memang kat pedalaman yang ditawan pun dijadikan comfort woman. Jadi Pagari Bulan ni menunjukkan macam mana perjuangan dia orang kat dalam. Perjuangan dia orang ni bukan bermaksud mesti berlawan dengan Jepun. Kadang-kadang ada yang mungkin sudah give up, bunuh diri. Tetapi ada yang sanggup bertahan hidup semata-mata dengan harapan satu hari aku akan dapat jumpa keluarga aku. Dapat diselamatkan. Motivasi dia tu. Itu juga perjuangan. Mana awak sanggup ni hidup dalam keadaan didera, aku hadap je lah, dirogol, dipaksa melayan pemimpin-pemimpin tinggi, tapi awak terpaksa buat untuk tidak mati demi untuk jumpa keluarga, dengan harapan aku dapat jumpa balik dengan suami aku ke, dengan mak bapak aku ke, dengan anak aku, goosebump aku. Yes. Jadi itu yang saya berminat dengan filem tu, kerana saya kata yes, ini satu sisi lain dalam peperangan. Berat cerita ni. Yes. Tak ada lagi dalam Malaysia. Belum. Jadi bila kita berat dan berani. Betul. Bila kita cakap dengan orang akan cakap, ni macam cerita perang Jepun. Biasa. Ya, dia berlatarkan peperangan, tetapi apa yang diangkat sisi lain. Betul. POV dia lain dah ni. Yes, konteks lain. dia. Yes. Jadi saya dalam filem itu sebagai tentera gerila. Pejuang-pejuang Melayu di dalam hutan yang membantu dari luar. Baik kan? Baik bos. Bukan bantai Jepun, cakap Kelantan. 100% cakap Kelantan. 100%. Sebab dalam cerita ni dia memang berlatarkan waktu pertama kali Jepun landing ke Kota Baru. Yelah, dia pun masuk first dari situ. Kota Baru, di Pantai Sabak. Tapi dalam filem ni kita tak dapat nak shoot kat Pantai Sabak sebab Pantai Sabak tu ekosistem dia dah rosak. Jadi kita tak dapat view yang sebenar. Kita pakailah beberapa tempat yang kita shoot daripada Pahang sampai ke Terengganu, tapi akhirnya kita buat juga di Kelantan, di area Tumpat. 3 negeri Yes, dan dalam projek ni juga tu saya kata seronoknya kita berlakon ni, dalam masa yang sama kita mencari pengetahuan. Saya dapat maklumat yang baik dalam sejarah ni. Yang mana sebenarnya kita ni tertipu. Kenapa kita boleh kalah bila Jepun serang? Sebenarnya Jepun turun ke Indonesia dulu. Bila dia turun ke Indonesia, mengikut dalam peta kan, dia akan datang menyerang dari selatan. Kalau ikut logiknya daripada Johor. Jadi sebenarnya batalion semua sudah dihantar bertahan di sana. Dia tipu lah tu. Tetapi atas dia orang punya down dealing dengan pihak Siam. Siam betray, buka. Ya. Siam buka. Dia bagi laluan. Yes, itu yang kubu lemah di Kota Baru. Sebab itu kita kalah. Semua dah standby di belah selatan, di belah tengah. Jadi inilah kecerdikan dalam peperangan. Taktikal. Yes. Memang kita rasa macam, ini jahatlah dia orang ni, betray, bukan. Ini art of war. Ini perang. Ini hukum perang. Jadi sebenarnya kita kena pastikan kekuatan tu dari semua sudut kan, daripada semua pintu masuk kan. Tapi masa tu mungkin atas kajian-kajian orang tertentu juga mengatakan, ini mesti masuk di selatan. Jadi kekuatan sudah dikumpul ke sana. Tiba-tiba datang dari arah yang tak disangka. Tak boleh buat apa. Yes. Dan satu lagi yang menarik dalam sejarah yang sebenar, kita ada jambatan maut dekat area sana, di Tumpat tu. Jambatan maut? Ya, landasan kereta api maut. Landasan kereta api maut. Dan landasan kereta api ni memang dibina, dibuat
terus ke laut. Oh, Terus ke laut. Kenapa laut orang? Itu yang saya macam, ini benda yang kita tak tahu. Dalam buku sejarah tak tulis. ini memang nak bawa musuh terus ke laut lah. Bukan, sebenarnya dia orang bina landasan kereta api tu untuk mengangkat keluar kita punya khazanah bumi. Maknanya kapal standby kat sana, okey. kereta api bawa semua hasil terus naik kapal. Kira macam pelabuhan dekat situ lah. Supaya tak kena rompak dengan negara lain kan? Dan terus boleh bawa pergi. Maknanya tak payah tunggu-tunggu ikut pelabuhan, tak payah. Memang dia orang bina. Dan dulu sebab sekarang ni kan ekosistem dah makin menurun, jadi tiang tu jadi tinggi. Padahal dulu jarak tiang tu dengan air lebih kurang dalam 3-4 kaki je. Sekarang dah jadi lebih 20 kaki dah. Mana laut dah mula surut sebenarnya. Ya. Khazanah tu termasuklah emas kan dulu. Segalalah emas lah, segala apa yang dia dapat. Tayang, itu yang dimaklumkan, kita akan tayangkan di panggung Sempena Merdeka. Oh ya. InsyaAllah 31 hari Kena bulan Ogos ni. Okey. Yang dengan tu Idham. Okey, yang terakhir saya buat untuk tahun ini, setakat inilah yang terakhir untuk setakat ini, filem yang bertajuk Sahak. Sahak. Ini working title ke dah memang Setakat ini itu yang diletak. Working title-nya Sahak Gangster. Sahak Gangster. Tapi Idham cakap, takut pula nanti kan orang relatekan dengan gangster pula. Apa jadi dia kata kita buang gangster-gangster ni, kita tinggalkan Sahak saja. Alright, Sahak saja. Mungkin dia akan ada sambungan lah, sebab biasa Idham dia macam tu, Adnan Sempit. Kan? Sebab dia macam Adnan Sempit tu pun tajuk dia lain sebenarnya asal. Apa asal? Asalnya apa ni? Rempit dan Sempit. Rempit dan Sempit. Rempit dan Sempit asalnya. Tapi dalam proses syuting, nama watak tu jadi menarik, Adnan ni. Jadi Adnan. Sebenarnya Nan tu bukan nama kan. Nan lah. Rempit yang sempit. Rempit dan Sempit kan. Tapi bila lama-lama dia, dia letak Adnan Sempit lah sebab nak naikkan Sam waktu tu sebagai hero kan. Melekat terus. Terus melekat. Jadi setakat ni masih tajuknya Sahak. Ke belakang tu penamaan apa tak tahu, tak Sahak Tiger ke. Kita pun tak tahu kan. Sebagai Sahak. Bukan. Sahak ni dibawa oleh pelakon baru. Saya ni dalam watak tu, dalam cerita tu cameo. Saya ada cameo, ada beberapa scene. Ada fight lah. Fight pasal action komedi. Jadi saya sebenarnya dipanggil khas untuk coordinate. Dalam masa yang sama, Idham kata, "Meng, dah lama aku tak bekerja dengan kau." Idham pun, Abang Idham nak buat comeback. Nak buat comeback, dia kata, "Okey, nak buat satu filem action komedi." Dia biasa kalau dalam action ni, biasa dia bekerja dengan saya, dah lama. Jadi kita pun, "Okey bang," saya pun kata sambut lah sebab brother kita kan, dia nak balik. So kita, "Okey, jom bang kita buat." Jadi kami buat Alhamdulillah. Selesai penggambaran tu di KL dan PD. Cuma tayangan ni saya rasa kalau paling cepat pun mungkin ujung tahun ni. Selewat-lewatnya awal tahun depan. The whole action abang yang coordinate lah. Yes. Tapi dia komedi lah. So dia punya action tu dalam berapa persen? Dalam almost 60% juga. Banyak. Almost 60%. Sebab cerita Sahak ni pula, dia pada saya istilahkan dia adrenaline movie. Adrenaline. Dia biasa mendebarkan. Sebab dia ni cerita ringkas dia, cerita sinopsis dia. Dia ni budak yang memang bercita-cita nak jadi gangster. Okey. Dia memang minat sangat jadi gangster, tapi ayahanda dia ni tak nak dia jadi gangster. So ayahanda dia ni memalsukan kematian ayahanda ni. Dan mengatakan dia ni lah yang membunuh. Jadi dia ni dikejar oleh polis, dikejar oleh anak ayahanda ni, Kak Yung. Kak Yung ni yang dibawa oleh Yana Samsudin. Yana Samsudin pun buat comeback kan. Dia buat comeback Dia buat comeback untuk filem ni kan. Dan Yana agak saya difahamkan dia pun ada shoot satu filem juga. Pun belum rilis lagi lah. Tajuk dah saya lupa. Jadi itu yang menyebabkan Sahak ni menjadi fugitif. Dan dia dikejar supaya dia rasa bukan senang kalau jadi gangster ni, hidup tak tentu aman lah. Bagi rasa perasaan tu macam mana nak jadi kan. Pelakon tu siapa? Saya dia fighter lah? Bukan. Dia antara finalis Hero Remaja. Hero Remaja. Siapa nama dia, subhanallah saya lupa. Tapi dia boleh buat lah. Alhamdulillah dengan guide daripada Abang Idham, dia berjaya bawa lah. Menarik. So yang Sahak Gangster ni abang sebagai ni lah stunt. Saya stunt coordinator, koreografer. Double ada? Untuk alhamdulillah untuk cerita ni pelakon tak ada yang menggunakan double. Tak ada? Tak ada. Sebab dia bukanlah heavy. Cuma dia ada benda-benda catchy macam kalau kita pernah tengok dalam
Impak Masima, Adigan Kejar Mengejar yang sedikit komedi. Dia bukan 100% action. Macam Rempit tu memang action. Jadi kita fight yang ni kan. Yang ni dia ada komedi-komedi punya permainan. Jadi tidak terlalu berat lah. Yang berat pada stuntman. Kena campak masuk dalam api. Itu stuntman punya bahagian. Tu nampak tangga belakang tu jadi kita buat stunt tu. Kita boleh. Kita nak belajar. InsyaAllah boleh. Kita share nanti teknik untuk stunt tangga nanti. Okey bang. Okey bang. Baik. Kalau mengikut apa yang didengari, baik, nama Azlan Komeng tu daripada filem Nasib Doremi. Betul ke bang? Kenapa abang memilih nama Komeng? Okey, baik. Ini sebenarnya ada kesilapan. Itu kat Google kan. Jumpa tu kan. Sebenarnya dekat Google tu bukan saya buat tu. Saya pun tak tahu siapa buat. Dia kadang-kadang orang lain boleh update dulu. Okey, baik. Tapi saya tidak menyalahkan dan tidak marah. Tak apa, sekurang-kurangnya dia berniat baik membuat perkara tu. Dan saya pun sangat menghormatilah kan Komeng dalam Doremi tu. Notai tu kan. Jadi sebenarnya cerita dia macam ni. Saya dapat nama Komeng ni sebenarnya gelaran daripada kawan-kawan saya sewaktu saya belajar di ITM dulu. Saya dulu ambil Fine Art. Saya Bachelor of Fine Art dekat ITM tahun 94-98. Okey, jadi cerita dia, saya ni susah nak mengingat nama orang. Asalnya. Jadi saya suka gelar. Macam saya tak ingat nama kau ni. Okey, aku bagi nama kau Cengok. Cengok sini. Jadi seorang ni, aku susah nak ingat nama kau. Aku bagi kau Kadut dah. Apa maksud nama-nama tu? Saja. Dia saja je kan. Pasal dia ni dia suka kalau datang bilik saya dia suka menjenguk. Menjenguk. Dia masa datang, Meng, ada sikit macam tu kan. Kau ni kan sebab kami satu rumah. Jadi dia ni suka menyengok kan. Cengok sini kau. Jadi saya suka bagi nama-nama macam tu sebab saya susah ingat nama dia panjang kan. Jadi nak jadikan cerita, satu hari kawan-kawan ni rupanya dia orang berpakat di belakang. Dia orang kata, "Ish, mana boleh dia bagi kita nama kita kena bagi nama dia." Jadi dia orang ni pergi cari siapa orang jahat yang terror silat. Jadi kalau dulu-dulu kan, cerita-cerita dulu, kalau orang jahat ni memang nama Megat Komeng, Jalak Lenteng. Dia nama-nama begitu kan. Nak pula bila kebetulan pula memang filem-filem Piramli banyak pakai nama Komeng ni as antagonis kan. Itu ada orang pun terus letak nama saya Komeng. Jadi saya macam takkan aku nak marah pula. Dah aku bagi nama kau. Dia orang boleh kan. Selagi kau tak bagi aku nama-nama yang haram nak disebut, kita pun terima. Jadi sebenarnya dekat situ yang lekat nama saya sebagai Komeng. Dan berlanjut ke dalam karier saya, sebenarnya untuk karier ni kita tak boleh pakai nama yang tidak cantik. Sebenarnya nama Komeng ni dalam bahasa Melayu pun agak teruk sebenarnya. Dia menggambarkan muka yang tak elok lah. Bukan, dia barang tak elok. Contohnya kalau kelapa yang jatuh dan busuk. Komeng. Yang kelapa tua yang dah tak boleh buat, yang dah basi dah kat dalam tu, atau dari kelapa Komeng. Komeng, kelapa Komeng nama kelapa dia. Komeng. Jadi Komeng ni juga banyak pada nama-nama untuk orang-orang jahat. Sedangkan sebenarnya dalam satu sejarah di Perak ada satu pahlawan pendekar yang menjaga bukit yang menyimpan emas. Dia sebut nama dia memang Megat Komeng. Megat Komeng. Ada juga yang baik, tapi yang baik ni kurang. Yang baik ni kurang, yang tak baik tu banyak kan. Jadi waktu tu kebetulan saya syuting tu yang dekat nama Komeng ni dalam filem Rempit. Kan pakai nama Komeng. Kat dalam tu memang Zul Zain sebut, Meng, kita pergi ni kan. Sebenarnya kebetulan ke tu? Tak dirancang. Kebetulan. Sebenarnya dalam filem Rempit tu saya dipanggil hanya untuk berlawan. Berlawan, kejar motor lawan. Tetapi ekstra yang sepatutnya menganjing selepas Zul menang kan, selepas Spark menang dalam race tu, yang menganjing wek abang nak tumpang boleh kan. Budak tu tak datang. Kita dah pukul 3 pagi. Maka kami dah ready dekat set daripada pukul 6 petang sampai 3 pagi bos. Awak bayanglah. Daripada 6 petang bang. Sebab lepas dia maghrib, lepas isyak tu kita dah nak start race. Itu yang buat race dekat kawasan industri di Damansara tu. Jadi benda tu dah makan bergejar-gejar dengan ambil beberapa shot sebab race pertama, konon-kononnya Spark kalah ataupun budak-budak Kip masa tu, budak-budak Kip. Sekarang kita ada dua tim tolak lawan 125Z tu. Dia satu tim yang race tu Kip. Kemudian baru Spark datang TZM. Masa tu Kip dengan TZM pun dia ada dia punya ni kan, kalau budak motor kan. Jadi
kita ada buat lalu race tu ada dalam 3-4 race, kemudian barulah 125Z menang, baru Spark datang, race pula dengan Spark. Jadi kita buat si race tu banyak sampai pukul 3 petang tu memang dah koyak lah bos kan. Kita macam 3 pagi tu dah macam dah dah ni dengan tak mandi, dengan tak apa ni kan. Jadi bila kebetulan budak Esrau tak sampai, yang datang seorang, yang seorang lagi tak datang, Idham cakap dengan saya, Meng, kau tolong jaga dialog dia ni, takut nanti karang membobok masa tengah shoot. Kita pun, okay brother, macam ni, awak dialog, saya temankan lah. Jadi saya pun layan dengan dia berdialog. Idham dekat dengan saya. Dengar. So dia dengar, dia tengok saya. Meng, kau boleh dialog Saya pun spontan cakap, alah bang, dialog macam ni tak ada hal lah. Kan, maksud saya sebab untuk menolong. Yalah. Kan, lepas tu dia kata, kalau itu kau buat je lah Meng. Saya kata, boleh je, saya kata kan, tak ada hal lah bang. Padahal hati tu, cepatlah nak balik ni. Sebenarnya kan. Jadi, nak buat tu pula, kebetulan budak tu dia tak boleh. Dia kata, bang, saya selalu berlakon dengan kawan saya ni. Kalau kawan saya tak datang, saya tak boleh. Dia jadi macam, kau tak ada perempuan, tak ada berlakon. Macam tu pula. Jadi saya dah, sudah engkau ni. Jadi terus Idham cakap, Meng, ada tak member kau yang boleh? Jadi kawan saya yang jadi pondan tu, yang kata, abang, ada nak bonceng boleh kan? Dia tu sebenarnya saya bawa untuk double Farid Kamil. Dia double Farid Kamil. Sebab yang ketendang dengan saya masa pakai helmet tu, kawan saya. Setelah buka helmet baru Farid Kamil. Jadi saya bawa, saya katakan dia, kau boleh tak? Sebab saya dengan dia sama-sama pernah main teater. Jadi dia kata, okey Meng, aku buat. Itu dia jadi pondan tu. Jadi kat situ, bila saya buat watak tu, babak itu, Idham suka. Terus jadi memorable kan. Terus dia kata, Meng, besok kau turun. Terus saya jadi tak pasal-pasal, terus ada dalam cerita terus tu. Ada watak. Ada watak. Jadi tak sempat fikir nama. Dia kata, pakai je nama kau Meng tu. Jadi saya pakai je lah pada kita, sebab saya tak pernah fikir untuk jadi pelakon. Sebenarnya saya memang berminat dengan stunt. Saya tak pernah terfikir untuk jadi pelakon. Jadi bila kita buat orang kata benda tu diangkat dan saya tak sempat tukar nama. Dan apa yang berlaku pada saya sebenarnya pada 5 tahun awal saya berlakon, percaya atau tidak, pihak media tak tulis nama Komeng. Tak ada bang? Tak ada. Jangan tak tahu ke nama tu? Bukan. Pada zaman itu, pemikiran penulis ataupun jurnalis, dia menganggapkan bahawa terms nama Komeng itu tidak baik. Tak baik. Jadi dia orang tak tulis. Jadi banyak poster tak ada nama saya. Langsung tak ada? Tak ada langsung. Azlan pun tak ada? Tak ada. Dia orang tak letak langsung. Yang first poster yang ada nama saya pun saya lupa dah. Tadi ada saya ingat, betul saya lupa balik. Jadi sampaikan dia orang yang pertama menulis nama saya dalam paper adalah New Set Time. New Set Time. New Set Time pula? Yes. Komeng ke Azlan Komeng? Azlan Komeng. Sebab masa tu saya patutnya dengan Raja Mukris ada nak buat satu filem yang berkonsepkan komik. Sayangnya projek tu tak jadi. Last minute kita tak dapat menjayakan lah dengan kekangan bajet masa tu. Tadi masa buat latihan tu dengan Aaron masa tu as a hero. Aaron masa tu belum ada nama besar. Beto Kushairi pun belum nama besar lagi masa tu. Jadi masa tu New Set Time ni telefon pada Aaron untuk interview Aaron. Dan dia kata, betul ke orang nama Komeng? So Aaron cakap, ya betul nama dia Komeng. Kemudian dia telefon pada Raja Mukris as a producer and director. Mukris bercakap, ya nama dia Komeng. Dan dia orang tulis Azlan Komeng dalam paper. Pertama kali. Itu pertama kali nama saya ditulis. Ada lagi tak? Simpan tak? Tak simpan lah. Tak simpan dah sebab dah pindah rumah. 5 tahun pertama tu, orang tak kenal siapa pun abang. Tak kenal. Cuma kenal muka je. Ya. Sebab tu sama banyak. Mana, bang? Sebab tu banyak orang panggil saya abang jahat. Abang gangster. Masa tu. Masa tu contohlah macam konon ada producer pengarah nak panggil abang. Macam mana bang? Tak tahu nama ni. Dia orang panggil, dia orang tahu nama di luar. Untuk nama tulis tu. Untuk peminat ni. Untuk nama pena kan, nama pena, nama working tu, working title punya nama tak ada. Orang industri kenal abang lah. Orang industri kenal lah kan. Saya pernah letak nama betul. Saya kata, apalah susah, pakai nama betul je lah. Azlan? Saya letak nama betul saya Muhammad Azlan. Orang lagi tak kenal. Saya buat-buat lah, takutlah nama bapak aku separuh kan. Bapak saya nama Kamiran kan. Saya pun letak Azlan Kami. Konon kan. Haram. Dah kali Azlan Komeng juga. Yelah kan. Mungkin rezeki kat situ lah kan. Itu yang bila berlakon pula dengan Nora Danish memang kena lah. Komeng dengan Nora. Nora. Yelah. Nora panggil abang kanda, mati abang. Dia jadi gitu lah. Tapi itulah bila abang berguna nama Komeng tu, sinonim dengan watak antagonis sajalah.
kebetulannya. Dan ialah kalau kata apa, kerana terlibatnya jadi antagonis ni bukan kerana nama sebenarnya. Kerana saya stuntman. Jadi saya mula tu daripada Drama Merdeka 94. Tahun 94 saya mula dalam line ni. Jadi waktu itu masih lagi banyak hero-hero yang tak boleh fight. Drama Merdeka maksud abang yang Hong Kong punya pakai stuntman semua tu kan? Orang paling ingat masa tu Keris Hitam Bersepuluh Emas, yang itu company lain. Saya ada HBD Musang Seguntang. Dia adalah beberapa cerita pendekar lah. Jadi orang kata apa, saya sebenarnya memang minat hanya untuk buat stunt. Saya minat abang main situ je? Ya. Saya tak minat berlakon. Nak jadi action hero pun tak ada minat sebenarnya. Saya berlakon ni, kalau istilah saya ditipu dan dipaksa. Kena scam dan dipaksa. Ya, ditipu sebab dekat rempit tadilah. Mula suruh saya jaga dialog je, tak asal-asal aku berlakon ni. Kan? Tapi dipaksa pula setelah filem tu keluar. Saya pun tak sangka lah vibe dia kuat. Kita tak sangka, kita buat tu memang sekadar minat-minat motor kan. Jadi bila keluar tu, orang call panggil berlakon, saya reject. Mula-mula kan. Saya kata, sorry, saya bukan pelakon ni, awak salah orang ni. Kan, saya reject, cerita kelakar. Sampai satu ketika saya tengah berbual dengan Abang Rosyamno dengan Abang Badar untuk buat satu projek drama siri Abang Rosyamnya. Jadi tengah meeting dekat kedai mamak. Waktu tu office Abang Rosyam dekat Brickfield kan. Tengah meeting kat situ, tiba ada call daripada production jemput saya berlakon. Saya reject. Abang Rosyam tengok saya. So dia pun ambil phone saya, dia call balik production tu. Dia kata, halo, Rosyamno cakap ni, job yang kau bagi Komeng tu lock dia buat. Saya pucat. Dia pun letak call, saya macam, bang, saya boleh berlakon ke? Saya kata. Jawapan dia saya ingat sampai sekarang. Dia kata, kalau orang panggil kau tu, kau boleh lah bodoh. Jadi saya jam tu juga tak jadi meeting, saya tu tanya dia, bang, macam mana berlakon bang? Macam mana berlakon bang? Jadi Abang Rosyam ajar saya, Abang Badar ajar saya dah pernah berlakon sebenarnya. Cuma saya tidak merasakan berlakon itu untuk jadi pelakon. Saya dah main teater, saya dah berlakon dengan Fauzan Nawi, saya dah belajar dengan Fauzan Nawi, dengan kawan-kawan lagi yang lain kan. Tapi saya tak pernah terfikir untuk jadi pelakon. Sekadar untuk ilmu je. Ya, sebab saya main teater dulu pun, teater dalam fakulti. Kemudian bila saya dekat luar, Fauzan Nawi, guru saya, dia panggil saya untuk berlawan dengan Faizal Hussein masa tu, teater dia orang. Jadi bukannya orang kata apa, officially pelakon. Jadi ini antara cerita-cerita lah yang mungkin orang kat luar tak tahu. Kan. Okey bang. Baik. Apa ni? Yang saya tertarik tadi, fine art ni. Okey. Abang belajar fine art, maknanya melukis lah. Melukis. Tapi Mana saya abang minat benda tu? Okey. Saya banyak cerita kelakar sebenarnya. Terpaksa dia. Bukan lah. Dia macam paksaan juga. Sebenarnya macam ni. Saya dulu seorang pelajar yang sangat baik kat sekolah. Okey. Jadi saya tak pernah terfikir untuk sambung belajar. Cerita dia. Dan saya dulu jangan buat awak semua jangan buat. Saya dulu tak berapa ngam dengan cikgu mat. Okey, sebab cikgu mat ni dia tak suka budak sukan. Saya atlet, olahraga, olahragawan sekolah kan. Jadi dia memang dengan saya tak ngam. Jadi nak jadikan cerita, apabila saya sampai ke SPM, saya dah fikir, alah habis SPM ni aku kerja kilang je lah. Kat tempat saya, kat Batu Pahat tu banyak kilang. Dekat Tokau Pecah tu banyak kilang biskut, kilang apa semua ada kan. Tapi tiba-tiba saya terfikir lagi sebulan nak SPM saya terfikir, nanti kalau nak pinang ada orang nak cakap apa? Terfikir tu pula. Tiba-tiba tau, kelakar tu kan. Tiba-tiba, alamak kalau cakap, pakcik saya ni kerja kilang, tak kelas tu kan. Kan tak kelas ni, tapi kalau cakap pakcik saya ni belajar. Kan. Belajar you. Dia macam up sikit kan. Jadi saya cakap, aku nak pergi sambung belajar lah. Jadi saya pun jumpa cikgu kat sekolah. Kebetulan saya ni rapat dengan cikgu lukisan. Cikgu lukisan. Jadi saya cakap dengan cikgu saya, cikgu, apa orang kata apa cerita ataupun apa subjek yang saya boleh sambung belajar yang tak ada matematik? Faham. Jadi dia kata, ambil lukisan lah, kata dia. Saya pun tengok syarat-syarat
permohonan untuk masuk ke Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka ni. Saya pun tengok, tak ada mat. Dia pakai BI. Saya apply. Saya tak sangka dapat. Dapat lah. Kan? Kebetulan dapat. Saya macam, okey dapat Boleh bawa abang subjek tu? Alhamdulillah. Sebab sebenarnya saya dekat sekolah, saya tak pernah hantar lukisan pun. Kecuali exam. Tak pernah. Tak pernah. Tapi masa hantar exam tu berjaya tak? Berjaya lah. Berjaya. Saya pun tak tahu saya ada bakat kat situ. Saya bukan pandai sangat melukis. Boleh lah, tak tahu dah. Jadi saya bukan hebat. Saya bukan hebat. Sebab saya pun masa dekat ITM pun banyak habiskan masa bersilat daripada belajar sebenarnya. Jadi saya pun mohon dapat. Bila dapat, saya pun masuk belajar yang bagusnya. Okey, dekat ITM ni dulu, dia masuk tu dianggap predict. Maknanya semua kena belajar asas-asas melukis. Sehinggalah awak interview lagi selepas tahun, interview pula untuk masuk ke department. Itu yang ada grafik, ada fine art, industrial design, ceramik, fashion dan sebagainya. Jadi rupa-rupanya fine art ni is the core dia. Yang paling besar rank dia adalah fine art, kemudian grafik, kemudian industrial design. Fine art paling atas lah. So 3 ni core. Yang paling besar fine art. Saya tak tahu. Kita memang masuk terjah je kan. Sebab nak kahwin. Ya kan. Sebab nak masuk Minang ni pasal kan. Jadi bila masuk tu, saya pun interview tu, kalau ikutkan tidak lengkap saya punya work. Saya tak dapat siapkan 8 lukisan. Banyak. Saya dapat siapkan 6 saja. Okay. Tapi satu pensyarah ni dia suka saya punya line. Dia kata kau punya line very confident. Line art. Kan. Sebab saya melukis tak apa lawa, tapi line saya tu dia kata kau punya line ni ada yang bagus, kata dia. So dia tolak saya ke fine art. Dan bila saya masuk fine art, baru saya faham, dan apa yang saya suka tentang fine art ni adalah dia mengajar awak untuk kental. Untuk kental. Pertamanya fine art ni kreatif dia tinggi because of awak tak mesti dengan duit untuk membuat karya. Kan? Apa-apa pun boleh kan? Dengan apa-apa boleh melukis. Boleh melukis dengan tanah, boleh melukis dengan daun, boleh melukis dengan air kopi. Kalau macam department lain tak boleh, grafik tak boleh lah kan. Awak mesti kena ada. Yes kan. Dan IDE lagi lah, industrial design mesti kena ada model lah, ada apa. Memang susah lah. Daripada saya, dia orang dua ni susah. Dan fine art ni yang bestnya adalah antara lainnya, dia banyak awak boleh cari pengetahuan. Maknanya awak ada aliran apa ism. Ism ni sebenarnya bukan dibuat oleh pelukis. Ism ni dibuat oleh pengkaji. Dia orang yang akan kategorikan. Yes. Macam kita sekarang lah kan, kalau ikutkan buat filem tu filem. Dia orang yang nak mengkaji, dia katakan ini horror movie, ini romantic movie, ini action movie, supaya senang dibuat kajian. Sebagai pengkarya, kita bebas lah nak buat apa pun. Buat apa-apa. Kadang-kadang orang cakap, ini art film. Kan? Dia sebenarnya klasifikasi. Jadi macam kita dalam melukis tu ada realism, super realist, ada macam-macam lagi, abstract. Ini semua ism. Kan? Sebenarnya lukisan is lukisan. Dan yang paling kuat dalam fine art ni, yang bestnya, kritik. Orang kritik kita punya hasil. Apabila awak membuat karya untuk final year, awak akan ada satu sesi, dipanggil sesi kritik, 3 jam kat dalam tu. Lama. Lecturer kritik. Bukan lecturer sahaja. Senior. Segala super duper awak yang dah grad, dan kawan kelas awak, dan orang yang dia yang boleh masuk kat situ final year saja. Mana Part 7, Part 8 dengan orang luar. Orang luar pun? Ya. Yang mana pernah sampai 100 orang dalam tu, awak seorang saja. Jadi kita sudah dilatih ketahanan mental. Nak terima kritikan tu. Ya, ada yang pengsan bos, ada yang menangis, ada macam-macam. Alhamdulillah, saya antara 3 orang yang berjaya lepas dengan bergaya, tetapi 3 hari keburungan. 3 orang dari berapa orang tu? Daripada total semua sekali dalam 20 lebih. 20 lebih. Tapi kesan dia 3 hari Kami 3-3 ni yang dikatakan kental ni, 3-3 kemurungan 3 hari tak bercakap dengan orang dia. Gila. Itu kebaikan dia. Sebab bukan apa. Sebab tu macam kita macam awak orang pun orang-orang yang tahu tentang perfilman, tentang karya-karya kita masukkan. Jadi kita kena faham bila kita dikritik, kalau orang tu mengkritik kerana isu-isu atau perkara-perkara yang lemah, kita abaikan saja. Bermakna kita tahu dia tidak mengetahui. Kalau orang tu mengkritik atas perkara-perkara yang memang
kita kekurangan pengetahuan itu dan kita harus ambil itu bang. Jadi kebanyakan orang sekarang kenapa jadi bergaduh dengan kritik ni because emosi. Ego. Kan? Ego kan, emosi nak rasa bagus macam saya dah faham. Kadang-kadang orang kritik saya tahu, okey, saya maafkan sebab awak tak tahu. Saya tak tahu. Macam kita gaduh dulu, tapi kita buat juga. Macam contoh beli mic ni. Gaduh dengan apa? Gaduh beli mic. Mana gaduh? Penyeri. Ya, dia bukan gaduh lah. Dia macam, kau beli yang 4 segi, asal aku beli yang panjang. Dia macam satu untuk engkau, satu untuk aku. Jumlah sama sebabnya. Okey bang, saya rasa kita sambung ke part kedua bang. Boleh. Sorry saya kalau bercakap panjang. Okey tu bang. Itu lagi best. Alright. Jumpa lagi depan ni. Bukan semua. Ya, itu yang jadi short tu. Sedangkan daripada kajian saya sendiri, teknik fizikal dalam silat itu sendiri dah cukup membunuh. Betul. Dah bahaya dah. Jadi tak perlulah. Tak perlu sampai ke tahap itu kepada yang tidak berkemampuan. Maksudnya untuk capai ke tahap itu ada cerita dia nanti. Kita boleh ulas bila dalam isu Mat Kilau. Gitu kan ceritanya kan. Saya tak terjawab satu soalan lagi tadi bang. Kenapa abang tak bagi belajar silat? Kerana itulah tadi. Dia bimbang bila belajar silat ikut zaman dia akan belajar kebatinan. Dia bimbang kalau saya belajar kebatinan, dia akan berlawan dengan baran itu, saya boleh jadi short. Jadi masa dia tahu saya belajar silat, dia halau saya dari rumah.